Alhamdulillah kita membuat kajian kepuasan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh PDRM. Kita dapati terdapat perubahan yang paling ketara kerana sebelum Opcantas terdapat kira-kira hanya 30% dapatan kajian daripada kajian kepuasan terhadap perkhidmatan polis. Ianya meningkat kepada 78%. Dan peningkatan sebanyak 48% ini tentunya adalah kerana kerja keras secara profesional yang dilakukan oleh pihak pegawai dan anggota polis. Dan saya mengucapkan tahniah kepada kesungguhan mereka melaksanakan Opcantas hari ini, di mana 212,000 telah ditahan dan dilakukan penhapisan, dan seramai 8,898 telah dibuka fail catatan, manakala pendakwaan dilakukan mengikut POKA ataupun Undang-Undang Pencegahan Jenayah 1959. Hasil daripada itu, kita merasakan bahawa masyarakat mula memberikan kebolehpercayaan mereka kepada pihak PDRM, kerana kita tidak menentukan tarikh tamat operasi berkenaan, dan jika ada yang mendakwa bahawa operasi ini akan tamat pada 19 Oktober, iaitu tarikh pemilihan yang dibuat untuk kepimpinan di dalam UMNO, saya ingin memberikan jaminan kepada masyarakat bahawa tidak akan ada tarikh tamat selagi permasalahan jenayah, terutama jenayah indeks belum dapat dikurangkan. Dan saya harap masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak PDRM, kerana moto baru kami ialah memasyarakatkan polis dan mempoliskan masyarakat, di mana kita mahu supaya polis PDRM bersama-sama dengan masyarakat untuk menangani permasalahan itu, dan masyarakat melalui NGO, melalui pertubuhan-pertubuhan dan melalui pasukan polis bantuan dan juga skuad muda serta community policing serta United Against Crimes dan juga skuad muda serta rakan korps dapat membantu pihak polis untuk menjadikan masyarakat ini lebih selamat dan sejahtera hidup. Mengikut sasaran yang ditentukan oleh MTRA, setiap tahun PDRM dikehendaki untuk menurunkan indeks jenayah ini dalam kadar 5%. Tetapi jelas apa yang dilakukan oleh pihak PDRM telah mencapai tahap 50%. Ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik. Dan ini tidak menyebabkan kami merasa riak dan takabur dengan apa yang dilakukan, tetapi ini adalah kerana keberkesanan tindakan yang dilakukan oleh pihak polis secara profesional dan atas kerjasama masyarakat yang memberikan dan membalas sehingga penangkapan ini dapat dilakukan. Dan tentunya kami mempunyai kerjasama yang erat dengan pihak polis di negara-negara jiran, di samping jalinan kerjasama yang erat, pertukaran maklumat dan perlakuan tindakan maklumat pencegahan melalui pengintipan oleh pihak Interpol atau polis antarabangsa. Dan ini tentunya satu langkah untuk tidak berkompromi jika terdapat penjenayah berkenaan melarikan diri dan menyembunyikan diri di luar negara. Kita berkolaborasi dengan Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran dan juga Unit Pencegahan Pengedudukan bersama-sama dengan pasukan Kastam dan APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, untuk menentukan agar mereka tidak terbolos sama ada melalui darat
ataupun melalui jalan air ataupun laut. Dari segi pembolosan melalui jalan udara kami pantau melalui Jabatan Immigration. Apa yang penting di sini ialah kita tidak akan beransur langsung kerana kepentingan masyarakat harus dijaga, sebab sejak ordinans darurat dan juga akta kediaman terhad dihapuskan, terdapat kira-kira 9,095 mereka yang pernah ditahan atau sedang disiasat untuk ditahan bagi pencegahan telah dilepaskan, dan mereka sekarang ini berada dalam masyarakat, melakukan beberapa tindakan ganas dan melakukan aktiviti jenayah, dan inilah yang dipantau dan dilakukan pembenterasan. Dan di samping itu masyarakat mungkin telah mengetahui bahawa terdapat 49 pertubuhan haram atau kongsi gelap, dan ini dianggotai oleh lebih daripada 40,000 anggota. Dan tentunya kami buta warna, color blind, tidak kira dari segi kumpulan etnik mana yang menyertainya, tetapi kami merasakan bahawa tindakan kami adalah tindakan yang tidak berdasarkan kepada penumpuan pada mana-mana kaum, kerana jelas penangkapan yang dilakukan oleh pihak PDRM memperlihatkan bahawa anggota Kuasa Gelap Melayu paling ramai ditangkap. Saya fikir SOSMA memberikan fokus terhadap kumpulan pengganas dan kumpulan yang melakukan kekacauan di dalam negara ataupun pihak asing yang datang melakukan gangguan pada negara kita, manakala OKA ataupun Akta Pencegahan Jenayah yang akan dipinda ini insya-Allah mencukupi dan sama kuatnya dari ordinans darurat dan juga Akta Kediaman Terhad, kerana kami juga akan melakukan pemantauan melalui pemasangan electronic monitoring device ataupun alat pemantauan secara berelektronik kepada mereka yang disyaki melakukan jenayah tetapi tidak mempunyai saksi dan bukti yang cukupi untuk mereka didakwa. Teknologi berubah dengan segera dan cepat, dan apabila Akta Pencegahan Jenayah ini diluluskan oleh Dewan Rakyat, ini akan dibawa ke Dewan Negara dan akan mendapat perkenan daripada Yang Agung, dan selepas itu ianya akan digazetkan, dan selepas digazetkan EMD ini akan terus diguna pakai, dan insya-Allah pada ketika itu mereka yang dipakaikan peralatan ini akan dapat dipantau, dan dari segi perhubungan mereka keluar akan dapat diikuti, dan jika mereka menanggalkan peralatan EMD ataupun menggunakan lain-lain alat perhubungan yang tidak didaftarkan, maka tindakan undang-undang yang keras akan dilakukan terhadap mereka. Saya fikir sebelum akhir tahun ini insya-Allah ianya akan dapat dilaksanakan sepenuhnya.